Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali. Hari ini kita lihat satu contoh lagi yang berkaitan dengan penggunaan persamaan Bernoulli, iaitu di sini ada sebuah tangki, sebuah tangki yang kita tebukkan satu lubang pada dinding tangki yang kita namakan dia sebagai orifice, iaitu di sini flow through orifice, ataupun kita kenal juga sebagai orifice meter. Jadi tujuan dia adalah untuk sekali untuk dapatkan discharge ataupun flow rate. Macam mana kita nak ukur kadar aliran ataupun flow rate, iaitu kita dengan tebukkan satu lubang pada dinding ataupun pada bahagian tapak bawah tangki ataupun reservoir. Okay, kita lihat di sini. Ini adalah permukaan bebas benda alih ataupun free surface, free surface. Kemudian kedalaman, daripada permukaan bebas benda alih free surface sampai dekat center line of orifice, iaitu H, kita tandakan dengan H besar, iaitu kedalaman benda alih. Dan DO adalah orifice diameter, orifice diameter dari pusat orifice. Yang ni. Kemudian ada satu lagi, ini ada DC, kita kenal sebagai contraction diameter, iaitu dia lebih kecil. DC sentiasa lebih kecil daripada orifice diameter, DO. Itu berlaku pengecilan ataupun contraction, yang kita namakan dia di sini sebagai vena contracta. Ini orifice lah, kita panggil orifice meter. Kita letakkan satu titik pada permukaan bebas benda alih sebagai titik 1 contoh, titik 2 pada vena contracta, iaitu kita di sini nak cari halaju benda alih pada titik 2. Ini halaju tinggi. Yang pertama sekali kita gunakan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli yang pertama pada titik 1, di situ P1 over rho G kita kenal sebagai pressure head, terus tekanan P bagikan rho G plus dengan sini adalah velocity head V1 square over 2G, plus dengan Z1 iaitu potential head. Samakan dengan pada titik 2 sama juga, iaitu pressure head P2 per rho G plus dengan V2 per 2G iaitu velocity head pada titik 2 dan juga Z2 iaitu potential head. Kita lihat di sini, katalah kita ambil Z2 aras 2 sebagai datum. Jadi Z2 sama kosong, iaitu pada garisan ni sebagai datum SATA ataupun garisan rujukan kita. Kemudian Z2 iaitu daripada titik 2 ni naik ke atas. So Z1 sama dengan H, ketinggian dia. Kemudian P1, P2 sama dengan PATM. Jadi pada permukaan bebas benda alih ada free surface, dia terdedak pada PATM. Atas ni PATM, sama PATM. P2 pun sama juga kalau kita tutup ni. Jadi sini adalah PATM. So P1, P2 sama dengan PATM. Dan V1 ini benda alih dalam tangki atau benda reservoir, bandingkan dia diameter dia besar berbandingkan dengan orifice diameter. Jadi kadar penurunan halaju dia adalah sangat kecil, jadi V1 dia turun. Dari sini keluar, benda ni keluar. So sini adalah halaju V1 turun ke bawah, jadi tersangat perlahan. Jadi kita boleh abaikan dia. Kita anggapkan dia sebagai V1 equals 0, very small. Ada tapi terlalu kecil, kita abaikan dia. V2 kita nak cari di sini, halaju dia tinggi. Kemudian P1, P2 kita cancel sebab sama dengan PATM. V1 equals 0, very small. Dan Z1 sama dengan sini Z1. Sini Z1 Z1. Z1 sama dengan H. Z1 sama dengan H. Z2 sama dengan kosong sebagai datum. Kemudian Z2 sebagai datum, kosong. Seterusnya kita dapatkan V2 pada titik 2, velocity dia adalah 2G, sini Z1 dengan H, square root
V2 equal square root 2 GH unit dalam meter per second. Jadi persamaan ni kita kena sebagai persamaan teorem daripada teorem Torricelli dalam 1643. Jadi ini persamaan ni penting. Jadi kata ni V2 adalah secara teori, theoretical velocity. Okey. Kita lihat seterusnya, iaitu di sini ada velocity coefficient ataupun C subscript V, itu velocity coefficient. Apa yang dimaksudkan velocity coefficient, iaitu nisbah VA actual, VA actual velocity terhadap theoretical velocity, actual velocity terhadap theoretical velocity, itu dia CV. Okay. Theoretical maksudnya tiada kehilangan di sini. Okay. Jadi CV itu adalah velocity coefficient adalah berlakunya kehilangan, pengurangan disebabkan tadi ni besar, kemudian akan mengecil. Jadi itu CV bagi orifice meter di sini. Jadi dia akan kurang daripada 1. Jadi V2A actual velocity sama dengan CV square root 2 GH. Yang ni actual, darabkan dengan CV. Biasanya lebih kurang CV nilai dia 0.98. Dia kurang sedikit daripada yang teori. Kemudian ada lagi satu contraction coefficient, kita kenal sebagai CC. Kat sini selalu berlaku pengecilan, contraction. Jadi CC, contraction coefficient, formula adalah nisbah area, cross area pada bahagian contraction sini 2, yang kecil, bagikan dengan cross sectional area pada orifice, orifice meter. Jadi A2 bagikan AO orifice. Jadi A2 sama dengan CC darab AO. Dan actual discharge ataupun flow rate keadaan alir sebenar, iaitu QA, kita tahu persamaan Q sama dengan AV. So QA actual iaitu A darab V, V2 actual. Mesti sama, sini 2. Area 2, so V velocity pada titik yang sama 2. Kemudian satu lagi, sini ada 1, 2, 3. Kita kena sebagai yang ketiga ni adalah discharge coefficient. Kita guna simbol C, D, subscript D kecil, CD, discharge coefficient. Jadi persamaan CD sama dengan CC darab CV. CV darab dengan CC dapat CD. Kita kena sebagai discharge coefficient, discharge ataupun keadaan alir. Jadi QA, QA, A2, CC darab AO, CC darab AO, dan V2 actual sama dengan CV darabkan dengan 2 square root 2 GH, dan CC darab CV sama dengan CD. Jadi Q actual sama dengan CD darab A orifice, orifice area ni diameter dia tak berubah. Kita yang tentukan dia berapa cm, contoh katalah 20 cm ataupun 2 cm contoh. Square root 2 GH. Jadi di sini ini constant tetap. Ini constant. So Q actual sama dengan CD darab AO darab square root 2 GH. So dia akan bergantung kepada kedalaman benda alir H. Itu dia perlukan bebas benda alir sampai dekat center line of orifice. Kalau H ni besar, so besarlah nilai Q itu dan juga V dia. So hal laju kan bergantung juga di sini square root 2 GH. So velocity juga akan bergantung kepada kedalaman benda alir itu H. Itu dia salah satu penggunaan Bernoulli equation, persamaan Bernoulli. Kita kena sebagai orifice, orifice meter. Kita nak tentukan flow rate, keadaan alir. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.